Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan hamba sihat tak? Alhamdulillah. Kita berhenti mana tuan-tuan? Ke surat 16 kan? 17 di tengah tu kan, su'ila radhiyallahu an, dua haud. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi. Dua haud airnya, dua haud ni dua lopak ataupun dua kolam, dua lopak air ataupun dua kolam air. Tiada sampai dua kolah, tak sampai dua kolah. Baik, dua kolah ni, dua haud ni tak sampai dua kolah. Saya dah sebut dah kat tuan-tuan sebelum ni, satu kolah sama dengan berapa tuan-tuan? 198.9 liter. Dia ada banyak pandangan tuan-tuan. Yang paling sedikit adalah 175 liter. Itu pandangan yang paling sikit lah. Kalau yang paling banyak adalah 270 liter. Itu pandangan Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, 270 liter. Dan saya sebut kat tuan-tuan lah, kalau dalam bentuk silinder macam tonderam tu kan, dia punya mulut dia tu, pusat dia tu lah, pusat dia tu, luas dia tu kan, macam tonderam tu, dia punya luas itu adalah 18 inci tuan-tuan, panjang kot tu. Dia punya kan tonderam, luas dia tu 18 inci, panjang mana tak tahulah, boleh agak pun 18 inci, dan dalam dia 25 inci. Itu yang disebut oleh Profesor Dr. Abdul Salam Muhammad Syukur daripada UIA. Jadi tuan-tuan, dalam lingkungan tu lah 175 liter sampai 270 liter. Dia ijtihad ulama. Senang kata 200 liter lah tuan-tuan, kita pegang lah tengah-tengah. Ada yang kata 216, ada kata 230. Ala kulli hal dalam 200 liter lah. 200 liter lebih kurang. Baik, jadi kenapa khilaf? Sebab sukatan Baghdad tu tuan-tuan. Itu yang khilaf di sukatan dahulu. Ada yang kata banyak macam ni, ada yang begini dan sebagainya. Dia semuanya ijtihad tuan-tuan, ijtihad para ulama. Jadi tak sampai dua kolah. Kemudian maka datang anjing dijilatnya padanya, kemudiannya jadi datang anjing jilat. Kita tahu lah anjing ni najis mughalazah, betul tak? Najis yang berat. Najis yang paling berat sekali adalah najis mughalazah, iaitu najis anjing dan babi. Malah dalam mazhab Syafi'i, babi ni walaupun dikering kita sentuh najis, babi tu. Kalau anjing dia kering kita sentuh tak jadi. Tapi kalau babi tak boleh, babi kering pun jadi. Babi kita sentuh dia pun, walaupun kita kering dia kering, kena juga. Bukan sama sertu. Sertu sebanyak 6 kali air biasa, 1 air tanah. Lebih tak apa tuan-tuan, 10 kali air basah ke, yang penting ada air tanah.
Air biasa jangan kurang daripada 6 kali. Baik. Jadi anjing ni jilat. Nabi suruh basuh kan. Idza walghal kalbu ina ahadikum falyaghsilhu sab'a marat ulahun ataupun ihdahun biturab. Bila anjing jilat kita punya bekas, basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Baik. Jadi tuan-tuan, anjing datang jilat. Bila anjing jilat, kita buh cawan kita, anjing jilat, dia jadi najis mughaladzah. Najis mughaladzah, najis yang berat. Baik. Kemudian dia kata, mana ni? Kemudian datang air banyak atasnya, datang air banyak. Kita contohkan hujan lah tuan-tuan. Dua lopak air ni tak cukup 2 kolah. Bila turun hujan jadi penuh. Cukup 2 kolah. Cukup 2 kolah. Baik. Dan jadi berhubung yang setengah dengan setengahnya, jadi banyak air itu, adakah jadi suci kemudian jika kurang pula daripada 2 kolah atau tiada? Maksud dia ada 2 lopak air kurang 2 kolah, anjing jilat, jadi najis mughaladzah. Lepas tu turun hujan, 2 lopak ni bila bergabung jadi 2 kolah, lebih kurang dalam 200 liter lah kita kata tuan-tuan. 200 liter air. Jadi bila dia lebih tu suci ke tak suci? Sebab asalnya dia dah kena jilat jadi najis mughaladzah. Air tu semua jadi najis mughaladzah. Bila air jadi 2 kolah, suci tak? Kemudian dia kurang balik macam mana? Contohnya mula-mula dia bila turun hujan dia jadi 2 kolah. Bila kemarau nanti kering dia jadi kurang 2 kolah. Macam mana tu? Sedangkan dia anjing dah jilat dia, dah jadi najis mughaladzah. Maka dijawabnya, jika ada luas jalannya antara sekira-kira apabila kita gerakkan satu haud, bergeraklah pula yang satunya, maka dihukumkan berhubung pada ketika itu. Maka jadi sucilah kedua air itu sebab sampai 2 kolah. Nampak? Kalau 2 lopak itu bila datang hujan dan mereka adalah antara dia luas lah hubungan antara 2 lopak ni. Senang bila kita gerakkan satu lopak tu dengan tangan kita, gelombang tu bergerak ke lopak yang lain, ataupun senang air daripada lopak ni ke lopak sana nak bergerak antara satu sama lain. Jadilah suci. Sebab apa? Sebab sampai 2 kolah. Tapi dan jadi najislah apabila kurang air itu daripada 2 kolah dengan sebab bersentuh dengan tempatnya yang belum lagi basuhnya dengan tanah. Mana dia apa? Macam ni tuan-tuan. Macam mana nak bagi ya? Satu lopak air dia kena jilat anjing, dia jadi najis mughaladzah. Bila turun hujan, lopak tu penuh, kita katalah penuh. Bila penuh cukup 2 kolah, suci tak? Suci lah. Tapi nanti bila dia kurang balik, kolah tu kurang balik daripada 2 kolah, dia jadi tak suci, dia najis mughaladzah. Sebab apa? Sebab kita ambil contoh yang lebih senang lah tuan-tuan. Kita ada apa? Panggil telaga kat rumah kita lah. Panggil apa? Kolam. Tuan-tuan panggil apa tempat semayang tu? Kolah kan? Kolah. Kita panggil kolah. Kita ada kolah kat rumah kita. Kolah tu kalau penuh cukup 2 kolah. Tapi kalau kurang tak cukup. Kan rumah kita biasanya begitulah, betul tak? Kalau kurang separuh tu tak cukup lah. Katakanlah anjing datang jilat. Masa anjing jilat tu dia tak sampai 2 kolah. Katakan air kolah kat rumah kita tu separuh saja, tak sampai 200 liter. Anjing jilat ataupun babi berkubang, contohnya lah babi berkubang dalam tu, air tu jadi apa? Mughaladzah. Tapi bila tuan-tuan tambah air sampai jadi apa? Cukup 2 kolah, air tu bersih. Faham tuan-tuan? Faham tak? Tapi bila dia kurang 2 kolah, dia jadi najis mughaladzah. Sebab apa? Sebab bila anjing jilat ataupun babi berkubang dalam tu, air tu jadi mughaladzah. Bila jadi mughaladzah, kita punya kolah tu pun kena cuci dengan 7 kali cuci. Betul tak? Kena cuci dengan 7 kali, salah satu dengan air tanah. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Kena suci kolah kita tu 7 kali, salah satu dengan air tanah. Dia 10 kali pun tak apa, 20 kali pun tak apa, tapi satu air tanah. Air biasa tak boleh kurang daripada 6. Jelas kan? Tapi bila dia penuh lebih 2 kolah, suci pula.
Tuan-tuan faham? Betul ke tak faham ni? Faham ke no? Sebab air ni bila dua kolah, kenapa tuan-tuan? Air bila dia dua kolah, dia suci tuan-tuan. Kita ada ni kan, kita punya masjid ni, katakanlah babi masuk berkubang, sebenarnya kita tak ambil sembahyang lah, betul tak tuan-tuan? Dia terjun sekali, taubat, kita nak ambil sembahyang. Tapi dari segi hukumnya suci. Selagi mana air tu tak ada lah bau babi, bau khinzir. Kok kita angkat air, bau khinzir lah, yang tu tak boleh lah. Air kalau dua kolah tak berubah bau, warna dan rasa, dia suci. Dia suci. Kalau masa khinzir tu masuk kolah kita ni, masa tu air tu penuh, cukup dua kolah kan. Jadi bila khinzir tu keluar pun tak ada masalah, sebab memang tak jadi najis pun. Kalau air tu kurang, nanti kurang, katakan air tu kurang tak sampai dua kolah, dia tetap suci. Sebab masa khinzir tu masuk, dia tak jadi najis. Tapi kalau air dalam kolah tu, masa khinzir tu masuk, air tu tak sampai dua kolah. Bila khinzir masuk, air tu jadi mughalazah. Bila jadi mughalazah, dinding kolah kita tu dia jadi, dari segi hukumnya dia mughalazah lah, jadi mughalazah. Tapi bila kita tambah air jadi dua kolah, dia jadi suci. Tapi bila dia kurang, dia mughalazah, bahaya tu. Jadi kena cuci apa? Dengan air tanah dan air biasa 6 kali atau lebih. Tuan-tuan faham ke tak faham? Faham tak? Tapi kalau dia masuk masa waktu tu cukup dua kolah, tak ada masalah. Tak, dia masuk waktu tu cukup dua kolah, tak ada masalah. Sebab air tu tak jadi najis. Jelas kot haji tu? Boleh kot tu? Itulah makna dia. Baik. Daripada air ketika soalan seterusnya, daripada air ketika naik ia ke atas seperti diisap daripada mulutnya atau daripada hidungnya atau lainnya, adakah kuatnya pada demikian kelakuan itu seperti kuatnya hal ia diderasnya atau tiada? Macam mana ini tuan-tuan? Baik, tengok, maka dijawabnya air itu pada ketika naiknya hingga ke atas seperti ia mendatangkan atas najis jua, kuatnya pada fatwa Syekh Ramli. Yang ni saya tengok tadi dalam yang Rumi punya, daripada Ustaz Abu Hasanuddin Al-Hafiz, adik rahimahullah, adik pada Tun Guru apa? Ustaz Haruddin. Baik. Jadi disebut makna di sini, daripada air ketika naik ia ke atas seperti diisap daripada mulutnya atau daripada hidungnya atau lainnya, adakah kuatnya pada demikian kelakuan itu seperti kuatnya hal ia diderasnya atau tiada? Maka dijawabnya bahwasanya air itu pada ketika naiknya hingga ke atas seperti ia mendatangkan atas najis jua, kuatnya fatwa Syekh Ramli. Baik, yang saya baca dalam karangan daripada Ustaz Abu Sandin tu, disebut tuan-tuan tentang air najis ni lah. Kalau dalam satu bekas tu, kita kata dalam bekas macam bijana tuan-tuan, dalam bijana tu, dalam tu ada najis hukmi, ada najis hukmi. Najis hukmi ni tuan-tuan, najis yang mana dia dah tak ada bau, warna dan rasa. Bau, warna dan rasa tak ada. Jadi bila kita masukkan air dalam dia, kita hanya perlu goncangkan dia saja. Jadi bila keluar je air tu, maka dalam dia pun menjadi suci. Sebab yang bawah ni, yang kita baca ni, dia cerita yang hak atas tu, cerita tentang apa, hak anjing ataupun khinzir yang mana dijilat satu air. Yang tu yang saya baca lah tuan-tuan, daripada kitab Dr. Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Baik tuan-tuan, lagi satu tuan-tuan, makna dia juga bila kita basuh, contohnya lah, kalau baju kita ada najis, kita ada sebaldi air. Kalau kita ambil baju kita najis tu, kita celup dalam baldi tu, dia jadi apa? Dia jadi najis satu baldi tu, betul tak? Kita ada air mutlak satu baldi, kita ambil
Dia najis mendatangkan air. Dia beza tu. Sebab tu orang bincang macam mesin basuh suci ke tak suci. Mesin basuh kan, automatik tu. Kesimpulan dia suci tuan-tuan. Belah dia fatwa Pulau Pinang, Ustaz Ismail kamu. Sebab apa? Cumanya jadi dia tak sucinya kalau kita buat macam ni tuan-tuan. Apa, kita ada mesin basuh, kita bubuh air, dah penuh air, baru bubuh baju. Yang tu najis. Sebab najis datang kepada air. Dia kena bubuh baju dulu, air masuk kemudian. Boleh air masuk kemudian. Jadi air tu mendatangi najis. Kita basuh baju, contohnya lah, kita ada baju kita kena najis kan, bubuh sekali. Jadi kita bubuh air kan. Bila masuk air tu walaupun baju dalam tu ada baju yang najis, air tu tak betul najis. Air tu mustakmal. Dia jadi mustakmal. Kecuali kalau air tu berubah bau air kencing, berubah jadi macam najis sungguh, barulah jadi air mutanajis. Sebab tu bila kita basuh baju, kita bubuh baju dulu, baru kita buang air kan. Jadi air mendatangi najis. Jangan najis masuk pada air. Ada habis rosak air tu. Ada setengah orang kadang-kadang dia basuh, dia bubuh air dulu. Dia buang air dulu, lepas tu dia bubuh baju. Rosaklah air tu. Dia kena bubuh baju dulu, baru air mutlak masuk. Nah, baik tuan-tuan. Kemudian jadi mendatangkan pada najis itu maksud dia, air mendatangkan pada najis. Jangan dah air najis datang kepada air. Nah, beza tu. Kemudian ataupun contoh yang lain, tuan-tuan ada satu baju yang ada najis, tuan-tuan nak suci dia, tuan-tuan bubuh dia dulu dalam baldi, baru tuang air atas dia. Boleh lah. Katakanlah kita punya baju kena tek cicak ke, kena air kencing sikit ke, kita nak basuh dia saja. Kita ambil baldi, kita bubuh baju kita dalam tu, tuang air atas dia. Air apa? Air mutlak. Jadi kita cuci. Air dalam tu dia adalah hukum dia mustakmal. Nah, sampailah kita buang air ni. Sampai kita buang air, kecuali kalau dia berubah air tu jadi macam air najis. Beza kalau kita dah ada air dalam baldi, kita pergi buh baju kita dalam tu, apa jadi? Air tu pun najis. Beza lah tuan-tuan, antara mendatangi najis, air datang pada najis, ataupun najis datang pada air. Sebab tu tuan-tuan kalau ada mesin automatik tu, dia lagi suci. Pasal tak kadang masa dia pusing tu, dia tuang air kan, tuang. Boleh tuan-tuan. Itulah yang disebutnya. Kemudian maka dijawab Su'ila radhiyallahu an, daripada najis yang dimaafkan daripada seperti darah kutu anjing. Kutu anjing tu tahu? Kutu anjing kan? Kita panggil yang hitam tu lah. Dia darah tu dimaafkan pasal sikit. Baik. Jatuh di atas sesuatu yang basah yang lain daripada air mandi dan air wudu. Apa makna dia? Kutu anjing ni ataupun air dia jatuh pada air yang bukan air untuk kita berwudu dan air untuk kita mandi. Contohnya yang apa? Dia bagi contoh lah, seperti air minum, air teh lah semua, air teh. Air teh jatuh kutu beruang dalam tu, boleh minum ke tak boleh minum? Itu soalan dia tu. Bukan air yang digunakan untuk berwuduk, air yang untuk kita minum ni, air minum ni ke, air teh ke, air kopi, jatuh darah kutu beruang. Dan umpama, dan seperti mani ihtilam ataupun seperti air mani kerana mimpi. Tentu air mani najis ke suci? Air mani hukum dia suci. Tapi ini hanya dari segi teori ya tuan-tuan. Kenapa teori? Sebab kebiasaannya sebelum keluar mani, dia keluar mazi dulu. Betul tak? Mazi ni yang dia warna macam air tapi dia lekit, itu najis. Kebiasaan lah tuan-tuan. Kebiasaannya orang normal lah, sebelum keluar mani dia keluar mazi. Makna dia waktu dia climax tu dia akan keluar air mazi dulu. Bila keluar mazi, mazi najis. Mazi najis. Sama ada mazi lelaki atau perempuan. Mazi warna dia apa? Macam air ni kan. Dia warna dia cerah macam ni, tapi dia melekit. Itu najis.
Mani ni pula pekat. Mani tak najis, ikut mazhab Syafi'i lah. Jadi kalau mani saja, semata-mata mani, memang tak najis pun. Air mani memang tak najis. Baik. Daripada tiap-tiap satu yang tiada terkaya daripadanya, adakah memberi mudarat atau tiada? Jadi mudarat ke tak? Maksudnya air mani tu kena darah putih beruang, adakah dia jadi najis? Sama juga air ni kan, air minum ke, kena darah putih beruang jadi najis ke tak jadi najis? Maka dijawabnya bahwasanya demikian itu tiada memberi mudarat, yakni dimaafkan, seperti kata Syekhul Islam ni dia Zakaria Al-Ansari lah pada Syarah Al-Awdah dan fatwa Syekh Ramli Kabir. Jadi tuan-tuan, dimaafkan. Tapi tuan-tuan nak minum ke tuan-tuan? Tak minum dah kot no. Tapi nak cerita dimaafkan lah. Boleh lah tuan-tuan, dimaafkan. Sama juga air mani, memang dia tak najis. Tapi kalau kain kita ada air mani, mungkin kita pun segan kot nak semayang, betul tak tuan-tuan? Tapi boleh lah. Kalau kena air mani saja, tak kena air mazi. Air mazi najis. Baik, kemudian tuan-tuan, Su'ilah radhiyallahu an daripada Bijana, bekas lah. Jikalau kena najis pada batinnya dengan najis hukmi seperti air ibrik. Ibrik ni macam cerek tuan-tuan. Maka betapa kaifiat pada membasuh akan dia dengan air sedikit, dan apa hukum demikian itu pembersihan pembersihnya itu daripada suci berjananya. Maksudnya macam mana nak suci? Kita ada cerek dalam najis hukmi ni tuan-tuan. Najis yang contoh baju saya kena ayat kucing, ataupun sejadah kita lah, sejadah kita kena ayat kucing. Kita biar 3 bulan tak basuh, hilang tak bau tu? Kadang-kadang hilang ke tak hilang? Bau dia hilang. Biasanya okey lah, katakan 3 bulan tak hilang, setahun kita biar, hilang tak bau? Hilang. Dia jadi najis hukmi ya tuan-tuan. Najis pada hukum. Najis pada hukum sahaja. Ataupun najis pada hukum ni, contohnya kita ada sebaldi air, masuk tik cicak, najis dah air tu. Najis air tu. Najis dari segi hukum. Faham lah? Dia kalau najis betul, ini memang dia berubah warna, bau dan rasa tu, najis dari segi hukum. Bila kita tuang baldi tu, dalam baldi tu najis tak? Najis tu dipanggil najis hukmi. Najis dari segi hukum. Najis dari segi hukum, itu najis hukmi. Katakanlah di sini ada kucing kencing, kita biar setahun, hilang bau, warna dan rasa hilang, macam tak ada, sebab dah lama biar, hilang macam tu je. Itu najis hukmi tu. Najis hukmi ni basuh dia tak macam najis lain. Cukup sekadar kita lalukan air padanya sekali je, sebab dia tak ada bau, warna dan rasa dah. Jadi mana-mana baju ke pakaian kita kena najis dan dah lama kita biar, dah hilang bau, warna dan rasa dah hilang dah, cukup dengan sekali bilas air. Yang ni kalau ada dalam bekas. Jadi macam mana nak basuh? Masukkan air mutlak, kita goncang, keluar, maka bersihlah. Maka dijawabnya bahawasanya hendaklah dicurah air di dalamnya, kemudian diedarkannya atas segala pihaknya, maka jadi suci, dan tiada jadi air itu mustakmal hingga habis suci barang di dalamnya, maka jadi air mustakmal suci, tiada menyucikan. Fatwa Syekh Ramli Kabir. Sama juga baju tuan-tuan, bila kita basuh baju kan, baju kita ada najis. Bila kita siram air kat baju kita ni, air tu tak jadi mustakmal selagi dia tak turun pada baju kita. Itu yang pentingnya. Jangan kita pergi ambil baju tu bubuh dalam baldi, habis jadi najis. Kita pegang air tu, baju tu, kita siram air kan, kita bilas dia, selagi mana ada air dekat baju tu, dia mutlak. Tapi bila dia terpisah pada baju tu, baru jadi mustakmal. Mustakmal ni kita tak boleh guna untuk wudu, tapi boleh untuk minum ke apa boleh, tapi untuk bersuci tak boleh. Ada setengah masjid tu saya pergi, dia tampai kat tandas, dia kata bila kita beristinja jangan guna air di dalam baldi, sebab air tu mustakmal, dia kata. Jadi nak bersuci pakai apa? Gunalah air mana? Air pili, paip. Air dalam baldi tak boleh mustakmal. Tak semestinya. Betul tak tuan-tuan? Tak semestinya. Kalau air yang dalam baldi tu kita kumpul daripada pili, dia mutlak lah. Betul tak? Kalau kita guna dia termerecit, nanti disebut tuan, lepas ni nanti disebut merecit. Kalau merecit tu tak merubah sifat dia, dia kekal mutlak.
Kekal mutlak. Nanti disebut tuan-tuan lepas ni. Kekal mutlak, tak mestinya air dalam baldi kita masuk tanda air itu mustakmal. Silap tu. Kalau air itu memang betul-betul daripada kita apa, tadah dia kan, sampai penuh, dia mutlak. Baik. Kemudian Su'ila radhiyallahu an, daripada air mengambil air semayang bagi sunat mandi, tiada ia meniatkan mengangkat akan dia hadas asghar, serta ada ia atasnya, adakah air itu menjadi mustakmal atau tiada kerana wudunya itu bukan fardu ataupun tiada. Macam ni, kita ambil air semayang sunat, yang mana air semayang kita ni bukan, kita niat bukan mengangkat hadas kecil, niat wudu tuan-tuan. Kan wudu ni dia banyak niat. Tuan-tuan boleh niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saya sahaja aku ambil wudu kerana Allah, boleh. Ataupun sahaja aku mengangkat hadas kecil. Tapi jaga-jaga kalau tajdidul wudu, tuan-tuan tahu kan, tajdidul wudu hukum dia sunat. Tajdidul wudu ni makna dia apa? Kita perbaharui wudu. Contohnya kita dah macam ni lah kan, dengan kuliah apa semua, kita dah kering wudu, nak semayang balik, sunat ambil semayang, sunat. Dia panggil, walaupun kita ada wudu, panggil tajdidul wudu, memperbaharui wudu, sunat. Jadi tuan-tuan bila tuan-tuan dah ada wudu, tuan-tuan hanya perbaharui, jangan niat angkat hadas pula. Boleh lah, sebab tuan-tuan dah terangkat dah hadas kecil tu. Jadi tuan-tuan niat wudu sudah lah. Tapi kalau tuan-tuan memang tak terangkat lagi hadas kecil, tuan-tuan niat wudu, boleh tak? Boleh je. Bila kita niat wudu, terangkatlah hadas kecil kita. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil ni bila kita kentut, kita kencing, kita tak boleh semayang. Kita kena ambil semayang kan, kita dalam keadaan hadas kecil. Baru boleh semayang, sentuh Quran, tawaf dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Jadi dia kata, ambil air semayang ni dengan niat wudu, adakah air yang kita ambil tu turun, dia jadi mustakmal ke tak jadi mustakmal? Itu soalan dia. Sebab dia macam ni tuan-tuan, kita kalau ambil air semayang, basuhan yang pertama yang jatuh, yang tu yang menjadi mustakmal. Sebab itu basuhan yang wajib, tak basuhan yang wajib. Adapun basuhan yang kedua, yang ketiga, itu basuhan sunat. Basuhan yang pertama yang mengangkat hadas. Adapun basuhan yang kedua dan yang ketiga, dia tidak mengangkat hadas. Jadi basuhan yang kedua, yang ketiga, bila dia jatuh, dia kekal mutlak. Boleh tak? Dia kekal mutlak, dia tak mustakmal. Soalan di sini dia kata, kalau ambil wuduk tu, wuduk niat bukan mengangkat hadas, niat ambil wuduk je. Adakah bila kita basuh tu, basuhan yang pertama tu, dia jatuh tu, dia jadi mustakmal ke kekal mutlak? Sebab kita tak niat mengangkat hadas kecil. Tuan-tuan ambil semayang boleh niat mengangkat hadas kecil, boleh niat wuduk, dua-dua boleh. Tapi masa kita tajdidul wudu, niat wuduk lah tuan-tuan. Jangan niat mengangkat hadas pula, pasal kita dah terangkat dah hadas kita, cuma nak memperbaharui wuduk. Okey tuan-tuan, kemudian apa jawabnya? Maka dijawabnya bahawasanya hasilnya adalah niat bahawasanya ia memakai air bagi wuduk yang disunatkan bagi mandi, maka terangkatlah akan dia hadasnya yang kecil, yang asghar tu kecil lah, dan jadilah air yang tiada menyucikan lagi seperti air yang dibasahkan najis, yang dimaafkan daripadanya. Fatwa Syekh Ramli. Mana dia apa? Tetap juga jadi mustakmal. Seperti mana air yang kita gunakan untuk menyuci najis. Kalau air itu tak berubah, bau, warna dan rasa macam najis, maka air itu air mustakmal. Boleh tuan-tuan? Saya baca cepat sikit tuan-tuan, bukan pasal apa, sebab kita ni mula baca kitab ni 2017 bulan 3. Kiranya kita ni dah 18, 19, 20, dah 4 tahun dah tuan-tuan, nak masuk 5 tahun. Laju sikit lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kemudian farak. Farak. Apabila adalah air itu kurang daripada 2 kolah, kurang daripada 200 liter lah, senang kata tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan nak ambil jalan selamat, ambillah pandangan Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, 270 liter. Tapi kita dah bincang sebelum ni, lebih kurang dalam 200 liter lah, lebih kurang. Baik, kemudian dia kurang air, kurang daripada 2 kolah, maka disempurnakan dengan sesuatu yang cair yang suci. Jadi 2 kolah haruslah dipakaikannya pada mengangkatkan hadasnya dan menghilangkan najis sekaliannya. Makna dia macam mana? Makna dia macam ni.
Kita ada air, tapi tak cukup 2 galon. Kemudian kita ada benda lain, cecair lain yang suci. Air mawar ke, bukan tak? Air mawar ke, air apa lagi ya? Air yang bukan air mutlak. Air apa lagi tuan-tuan, saya pun tak tahu sangat. Air mawar, air apa lagi yang bukan air mutlak lah. Kita campur dengan air apa? Air mineral mutlak. Air mineral mutlak. Air mineral mutlak. Sebab air mineral ni kalau semua mutlak, sama ada yang dia ada botol-botol ni, tudung ni. Tuan-tuan tengok tudung ni, kalau warna putih murah. Warna putih ni dia adalah air paip yang dirawat. Dia macam air kowe lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada kowe kan? Ni macam air kowe lah tuan-tuan. Dia yang mahal yang tudung hijau, tak silap. Hijau ke biru? Hijau kot no? Hijau. Hijau kan? Biru ke hijau? Yang tu mahal sebab yang tu daripada sumber tanah. Daripada dalam tanah. Tapi kalau tuan-tuan ada kawan yang perubatan Islam, dia pun tak mau freezer, dia pun kata tak mau. Pasal dia punya apa? Tempat dia air dia tu, di air kuning tu, dekat dengan jirat. Memang dekat sebelah jirat je kot. Jadi kalau perubatan Islam, dia tengok air freezer, dia tak mau. Ambil air yang lain lah, dia tak pergi. Saya tak tahulah. Saya tanya kawan saya, kalau dia kata air freezer memang mereka takut tak jadi kalau mereka ni. Dia suci je tuan-tuan. Tapi disebabkan dia tengok dekat dengan jirat, dia tengok banyak jirat, situ dia pun ambil air. Jadi dia pun tak mau guna untuk berubat lah. Tapi air ni suci tuan-tuan. Boleh ambil wuduk. Tuan-tuan tak ada wuduk, beli air tuan-tuan, memang bersih. Dia air mutlak ni tuan-tuan, bukan mustakmal mutlak. Kalau daripada pilih pun dia bubuh terus dalam ni. Kalau yang dalam bumi tu lagi lah suci tuan-tuan, dia terus dalam botol. Air mawar ke air apa lah tuan-tuan, cecair yang mana dia bukan air mutlak. Kita campur dia dengan, cukupkan 2 kolah. Kata dia air nyok ke? Air nyok, asalkan suci disebut di sini. Yang penting suci. Air nyok suci tak? Suci, tapi tak menyucikan. Tak bolehlah minum. Baik, jadi dia kata maka bolehlah digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tapi dia ada tapi sikit lah. Tetapi tiada menegahkan daripada jadi najis apabila jatuh najis. Tapi kalau jatuh tik cicak, semua jadi najis. Jatuh tik cicak walaupun cukup 2 kolah, tapi kerana separuh tu air nyok, separuh tu air mawar, maka masuk tik cicak, semua jadi najis. Atau jadi mustakmal apabila Islam di dalamnya orang yang junub kemudian daripada sudah niat. Ataupun jadi semua mustakmal apabila orang yang berhadas besar diterjun dalam tu dengan niat mengangkat hadas besar, habis semua menjadi mustakmal. Boleh kot tuan-tuan? Kita tak ada ni isu-isu dah tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, Su'ila radhiyallahu an daripada ayam. Dan umpamanya seperti tikus. Ayam dan tikus lah. Apabila ia pijak tuan-tuan, pijak akan najis yang basah. Ayam atau tikus dia pijak najis yang basah. Ayam atau tikus pijak najis yang basah. Dan berjalan ia atas sesuatu yang ada basah. Dia jalan pula atas yang merayang, tempat yang basah. Tempat yang merayang lah, basah. Lantai yang basah ke, lantai tu basah ke, betul tak? Kapet basah ke, dia jalan. Apa kata? Adakah jadi najis atau tiada? Kita jemur kita punya kapet, betul tak? Kapet kita basah, ayam mai pijak, kaki dia pun dipijak najis. Ataupun tikus dia lalu kat najis, lalu kat kita punya kapet kita. Baik, jadi tuan-tuan macam mana? Dia kata jadi najis ke tak jadi najis? Maka dijawabnya bahawasanya dimaafkan sekira-kira kesukaran atau payah meliharakan dia. Dimaafkan sebab susah kita nak elakkan. Dimaafkan pasal susah nak elakkan. Dia panggil umum balwa lah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nampak jelas ayam tu pijak tai, dia pijak kat tuan-tuan punya baju, ada tai juga kat situ, tuan-tuan basuh lah, najis lah. Ni cerita dia pijak, tuan-tuan tak nampak najis dia. Dia pijak tempat najis, dia lalu kat kapet dia, tapi tak nampak kesan najis dia. Jadi kembali pada hukum asal lah. Saya baru ni saya balik rumah mak mentua,
Saya parking kereta di Serdang Kedah tu. Kereta rumah Cina tu tinggi sikit. Jadi rumah Cina ni selalu kena rompak. Dia bubuh anjing yang mahal tu, yang polis punya, German Shepherd tu. Polis punya tu kan, German Shepherd. Terhebatlah anjing tu, anjing yang latih lah. Saya lalu rumah dia kat atas pagar, anjing dia tu garang tuan-tuan. Oh duk main apa, duk orang panggil apa, duk menyalak kemen lagi tuan-tuan. Sampai dia menyalak meleleh elok, saya terfikir kena ke tak kena kat aku ni. Saya lalu bawah dia. Duk menyalak kemen lagi tuan-tuan. Jadi saya fikir kena tak kena, tapi tak rasa kena. Tuan-tuan nak anggap macam mana tu? Pergi atas kepala saya, duk menjerit orang punya teruk tuan-tuan. Saya nak masuklah kereta. Saya terfikir kena ke tak kena ni. Tuan-tuan nak buat macam mana tuan-tuan? Adakah tuan-tuan mandi dengan air tanah? Mandi air tanah terus tuan-tuan. Dia kembali pada hukum asal lah. Selagi mana kita tengok tak ada pun kena kat badan kita, kira tak ada lah, tak payahlah kita pergi mandi air tanah tuan-tuan. Dia jangan kita menyusahkan tuan-tuan lah. Dia kembali dipanggil al-aslu bara'u zimmah ataupun baqa'u syai'. Maksud dia kekal, satu benda tu kekal di atas hukum asalnya. Al-yaqin ya la yuzalu bisyak. Yakin yang pertama saya tak kena dia punya apa, elio dia. Kemudian kita timbul syak, kena ke tak kena, tapi tengok tak ada, kira tak ada. Al-yaqin la yuzal bisyak ataupun istishabul asal, pegang pada asal dia. Baik tuan-tuan, kemudian dan menjalankan satu yang basah, adakah jadi najis atau tidak? Jadi jawabnya tak jadi najis lah. Tapi kalau jelas nampak melekat najis kat tu, kita suci lah tuan-tuan, najis lah. Baik tuan-tuan, Su'ila radhiyallahu an, tanya lagi, daripada air apabila ada ia di dalam umpama ibrik. Ibrik ni dalam kitab tu terjemah macam bekas air lah tuan-tuan, ataupun bijana tuan-tuan. Kemudian dan mengambil air semayang ia, ni tuan-tuan saya sebut tadi tu, kita ada bekas tak cukup 2 golah, baldi ke bijana ke yang tak cukup 2 golah tuan-tuan, kita ambil air semayang daripadanya dan gugur 2-3 titik. Ini kita cerita ni merecik dan gugur 2-3 titik air pembasah yang pertamanya di dalam bijana itu. Adakah jadi barang yang di dalamnya air mustakmal, atau ada fardukan dengan sesuatu yang mukhalif yang pertengahan? Baik, ceritanya kita ambil semayang, kita ada bekas baldi ke yang tak cukup 2 golah, kita ambil semayang, adalah 2-3 titik yang masuk dalam tu. Biasanya kita kata mustakmal lah, betul tak kan? Saya kata mustakmal, dia kata. Tapi tengok kata Syekh Daud Al-Fatani, sebenarnya dia tak jadi mustakmal. Air mustakmal bila dia jatuh dalam air yang tak mustakmal, dia takkan menjadikan air itu mustakmal tuan-tuan. Itu poin yang penting. Nanti kita tengok macam mana jawapan dia sebut apa. Maka dijawabnya, hendaklah difardukan dan ditakdirkan dengan umpama yang mukhalif baginya wasat sifat. Maka jika mengubahkan dengan yang memberi mudarat, maka jika tiada mengubahkannya, tiada jadi mustakmal. Maksud dia, kalau air mustakmal yang jatuh pada kita tu masuk dalam baldi tu, berubah. Contohnya dekat muka kita ni ada apa, kita ada pakai make up ke, betul tak? Ada pakai minyak rambut ke. Jadi kita ambil semayang, yang menitik tu campur dengan apa, air minyak rambut kita ni, masuk dalam tu, berubah sifat dalam baldi tu, baru jadi mustakmal. Boleh yang ni selalu kesilapan yang umum tuan-tuan. Banyak orang sangka bila dia ambil air semayang, ada 2-3 titik masuk dalam baldi, dia kata mustakmal. Betul tak? Padahal bukan tuan-tuan. Dia yang betulnya najis ialah kita ada satu baldi air, katakanlah 2-3 titik air kencing masuk, jadi najis tak baldi tu? Najis semua. Ini pandangan mazhab Syafi'i, kita dah bincang lah tuan-tuan. Melainkan dalam mazhab Imam Malik tak lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada sebaldi air, ada 2-3 titik air kencing masuk dalam tu, semua jadi najis. Tapi kalau kita ambil air semayang,
Basuhan yang pertama tu adalah menitik sikit. Tapi janganlah pergi basuh dalam tu tuan-tuan. Tak boleh lah jadi mustakmal lah. Ada orang dia pergi ambil basuh terus. Itu mazhab lain tuan-tuan. Kita tak boleh lah. Dia pergi ambil basuh jatuh balik dalam tu. Mustakmal lah. Ni cerita masa dia ambil ni ada sikit yang terpercik. 2-3 titik yang terpercik daripada basuhan pertama masuk dalam baldi tu. Dia tak jadi mustakmal. Boleh tak? Baik tuan-tuan. Tapi kalau yang jadi yang jaga-jaga bukan apa, dia macam ni. Bila kita ada sebaldi air kan, sebaldi air ni tak cukup 2 galah. Kita niat kita nak basuh apa, kita nak masuk kan, boleh tak kita celup tangan ke? Tak boleh. Kan kita ada sebaldi air nak ambil air semayang, macam mana nak ambil? Ada orang dia pakai cebok ke pakai tangan. Celup tangan jadi mustakmal ke tak jadi mustakmal? Kena niat. Kalau niat kita celup tu nak apa? Nak cedok ayak, dia tak jadi mustakmal. Tapi kalau niat kita tu celup tu nak basuh tangan, kan sebelum ambil wuduk sunat basuh 2 tangan, semua jadi mustakmal. Dia macam tu kena berhati-hati tu. Boleh no? Masa kita celup tu. Sebab tu kalau biasanya ayak satu baldi, biasanya kita nak ambil semayang kita cedok. Betul tak kan? Cedok sikit, jauh sikit. Kalau terpercik 1-2 tak apa. Boleh kot no? Senang pakai botol lah tuan-tuan. Okey, habislah tuan-tuan. Su'ila radhiyallahu anhu daripada bilangan air yang makruh. Saja baca laju sikit lah tuan-tuan. Banyak gini. Dia ada 2 jilid ni tuan-tuan ni. Betul tak ni? 2 jilid kan? Kalau dapat saya terfikir panjang ke umur saya nak khatam ni. Panjang lah ni tuan-tuan. Panjang lah ni. Eloklah kita ada sebulan 2 kali tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat khatam lah. Baik tuan-tuan, insyaAllah akan datang kita sambung di situ lah. Su'ila radhiyallahu daripada bilangan air yang makruh. Pada bilangan air yang makruh. Kitab ni dia tak macam kitab lain tuan-tuan. Kitab ni dia satu muka ni pun banyak tuan-tuan. Tengok betul-betul ni. Satu muka ni pun banyak. Dia tak macam saya baca kitab nasihat agama. Satu muka tak banyak. Ni satu muka ni pun muka surat pun banyak. Satu muka surat pun banyak. Jadi kena baca banyak lah. InsyaAllah tuan-tuan kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'ahuma wa tafarruqana ba'da tafarruqa ma'suma la taj'al minna syaqiyan wa la mahmudan wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.